Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid Ustaz semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambungkan kelas kita, iaitu kelas pendidikan kesihatan untuk tahun 4. Jadi untuk hari ini kita akan buat secara online, iaitu dalam channel YouTube saya. Okey, baik. Untuk makluman murid-murid semua, untuk hari ini kita akan terus pergi kepada muka surat 90 dan cikgu harap kamu bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan, dan terus buka pada muka surat 90. Jadi untuk hari ini kita akan sambung tajuk kita terus kepada muka surat 90, iaitu tajuk pengantunan seksual kanak-kanak. Okey. Jadi Ustaz minta kamu semua ready lah. Okey. Baik, kita terus pergi kepada muka surat 90. Okey, pengantunan seksual kanak-kanak. Kalau kat situ, kalau kamu terus buka muka surat 90 tadi, ada tajuk dia, tajuk pengantunan seksual kanak-kanak. Okey. Jadi untuk tajuk ini kita akan bincang sama-sama. Baik. Pertama sekali kita perhatikan, kita baca sama-sama dulu. Apakah pengantunan seksual kanak-kanak? Apakah yang dimaksudkan dengan pengantunan seksual kanak-kanak? Okey. Di sini kita baca sama-sama istilah dia. Pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Okey. Dia macam ni. Dia orang dewasa, orang yang lebih berumur daripada kita. Kalau kamu ni sekarang ni umur 10 tahun. Jadi kita kena hati-hati. Kamu yang kanak-kanak ni kena berhati-hati dengan orang-orang yang lebih berumur pada kamu, sebab kemungkinan adanya orang dewasa ni adanya perasaan kepada kamu. Perasaan yang macam mana nanti kita bincangkan. Baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Ini maksudnya hubungan emosi tadi. Hubungan perasaan tadi orang dewasa terhadap seorang kanak-kanak adalah untuk tujuan perbuatan orang dewasa tadi ke atas kanak-kanak tersebut atas tujuan yang berunsur seksual. Okey, kamu fahamkan apa maksud seksual kan? Sebelum kita dah belajar dah. Okey, baik. Itu maksud apakah pengantunan seksual kanak-kanak. Okey? Baik, seterusnya. Okey. Cuba kita perhatikan dalam buku kamu tu ada yang gambar lebah tu, dia tanya kita, siapakah sasarannya? Sasaran apa tu? Okey, sasaran orang dewasa tadi. Siapa sasaran dia? Siapa yang jadi mangsa dia? Okey, mangsa pengantunan seksual kanak-kanak ni. Okey, baik. Siapakah sasarannya? Kita baca sama Okey. Pengantunan seksual kanak-kanak kerap terjadi kepada kerap terjadi kepada kanak-kanak yang selalu bersendirian atau yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang keluarga. Contohlah, kalau seorang kanak-kanak tu dia selalu bersendirian, dia tak ada kawan, dia tak dapat perhatian keluarga dia tak dapat kasih sayang family dia, terutama ayah dan mak dia selalu bersendirian. Kanak-kanak yang macam ni kerap menjadi mangsa oleh orang-orang yang dewasa yang suka nak mengambil kesempatan seksual terhadap dia. Yang ni kena hati-hati Pastikan kamu ni yang masih berumur kanak-kanak ni jangan
jangan menjadi sasaran. Jangan sekali-kali jadikan kamu sendiri sebagai sasaran orang-orang yang tidak bertanggungjawabnya. Okey, sasaran dia apa dia tadi? Kanak-kanak yang selalu bersendirian, selalu keseorangannya, dia kesunyian. Kadang-kadang kalau dia keluar ke taman seorang-seorang, main seorang-seorang, kan, dia tak ada kawan lain, dia tak ada, mak ayah dia pun sibuk, dia ni tak dapat perhatian daripada family dia, kawan-kawan pun tak ada, dia selalu bersendirian. Contohnya dia keluar main kat taman seorang-seorang. Kanak-kanak yang macam ni yang selalu jadi mangsa pengantungan seksual kanak-kanak ni. Okey, baik, itu sasaran dia. Okey, kena hati-hati. Okey, baik, seterusnya. Okey, tadi cikgu ada sebut tentang orang yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak ni. Tadi cikgu cakap orang dewasa kan? Siapa orang dewasa itu? Okey, baik, sekarang kita baca bahagian yang lepas tu tanya kita lagi. Okey, siapakah yang melakukan pengantunan kanak-kanak? Siapa? Tadi cikgu cakap orang dewasa kan? Siapa orang dewasa itu? Okey, pengantunan seksual kanak-kanak mungkin boleh dilakukan oleh kenalan keluarga kamu sendiri. Kadang-kadang kita kenal orang tu kan? Tapi kita just kenal saja, tapi perasaan dia, niat perbuatan dia kita tak tahu. Okey, ataupun dilakukan oleh kenalan keluarga kita sendiri, ahli keluarga sendiri mungkin, ataupun orang yang tidak dikenali. Ingat orang-orang yang kemungkinan cuba untuk berniat melakukan pengantunan seksual kanak-kanak ini, pertama sekali kena ingat, okey, mungkin boleh dilakukan oleh kenalan keluarga. Orang yang selalu datang rumah kita, orang dewasa yang kita tak kenal, tapi family kita yang kenal. Okey, yang kedua, ahli keluarga sendiri, ahli keluarga kita sendiri ada juga. Okey, ataupun orang yang tidak dikenali. Kebiasaannya dilakukan oleh orang yang tidak dikenali lah. Yang ni kamu kena hati-hati. Contoh kamu keluar ke taman tadi yang cikgu cakap kan, kamu main seorang-seorang, tiba-tiba datang orang yang kamu tidak kenali, offer kamu macam-macam, nak bagi gula-gula, okey, nak bagi permainan apa-apa, ajak kamu berjalan mana-mana sedangkan kamu tak kenal dia. Orang kanak-kanak macam ni yang selalu jadi mangsa. Okey, cuba kita kena ingatlah pemangsa. Ustaz ni cikgu beritahu ni orang yang selalu nak jadikan kanak-kanak tu mangsa dia tu, ustaz istilahkan sebagai pemangsa lah. Okey, baik, kita boleh ingat kenalan keluarga kita pun kena hati-hati. Ahli keluarga kita sendiri pun kadang-kadang pun ada juga kes. Okey, dan yang ketiga, orang yang tidak dikenali. Okey, jadi kamu sebagai kanak-kanak kena fahami betul-betul. Okey, kena fahami situasi, sama ada kamu ni dalam perangkap dia orang ke ataupun macam mana. Kita sebagai kanak-kanak ni kena cerdiklah sikit. Okey, kena fahami situasi. Okey, seterusnya. Baik, untuk seterusnya kita perhatikan. Lepas tu bercakap, dia tanya kita lagi. Bagaimanakah pengantunan seksual kanak-kanak berlaku? Macam mana pengantunan seksual ni boleh berlaku? Okey, kita baca sama-sama. Individu yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak akan orang-orang yang nak lakukan pengantunan kanak-kanak seksual kanak-kanak tadi, dia pertama sekali dia ada cara-cara dia nak buat. Okey, pertama sekali orang ni dia cuba untuk mendapatkan maklumat tentang mangsa. Dia cuba nak kenali kita dulu dari jauh. Dia siasat kita dulu. Siapa kita? Ke mana kita selalu pergi? Okey. Yang kedua, dia jumpa kita, dia memberikan pujian, dia beri kita hadiah.
dan layanan istimewa kepada mangsa dia. Ini taktik dia, dia nak mengumpan mangsa. Kadang-kadang kita tak kenal kan, kadang-kadang datang orang kita tak kenal, tiba-tiba dia buat baik dengan kita, sedangkan kita tak kenal pun dia. Dia bagi kita gula-gula, dia bagi kita hadiah, dia layan kita baik-baik. Lama-lama kita termasuk dalam perangkap dia. Okey. Kemudian yang ketiga, bersimpati kepada mangsa. Contohlah, dia selalu perhatikan kamu bersendirian dekat taman ke mana-mana, dia perhatikan kita pada jauh, dia tengok kita. Lepas tu dia cuba rapat dengan kita, dia cuba tanya apa masalah kita. Kononnya dia ni bersempati dengan kita, tetapi dia ni ada niat yang lain. Dia buat macam dia ada kesiankan kita, dia layan kita baik-baik, dia bawa kita pergi jalan-jalan, dengan alasannya nak teman kita kan. Okey, yang ni kalau kamu dalam situasi macam ni, kamu kena berhati-hati. Kemudian memujuk mangsa. Dia pujuk mangsa ni. Okey, contohlah dia ajak kamu pergi berjalan-jalan, kamu tak kenal dia, tapi dia cuba pujuk kamu sampai kamu terpedaya dengan pujukan dia. Seterusnya, menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan. Dia ni cuba ajak kamu, cuba menjauhkan kamu daripada keluarga kamu sendiri. Dia kadang-kadang dia ajak kamu keluar berjalan-jalan, dia cuba jauhkan kamu daripada keluarga kamu sendiri, dia bawa balik kamu ke rumah macam-macam. Okey, itu cara dia nak pujuk kamulah supaya kamu ni masuk dalam perangkap dia. Okey, seterusnya mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Orang-orang yang cuba merangkapkan kanak-kanak ni, dia cuba cari peluang, dia create peluang, dia cipta peluang untuk dia ni dapat bersama-sama bersendirian dengan mangsa. Contohnya berdua-duaan dengan mangsa. Okey, dan akhir sekali pemangsa tadi tu, orang yang tidak dikenali tadi yang cuba untuk membuat pengantunan seksual kanak-kanak tadi, dia last sekali, paling bahaya, dia melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Dia cuba pegang kamu tempat-tempat yang sensitif. Okey, yang bila dah berlaku macam ni, kita kena cepat-cepat sedarlah. Okey, macam mana nak atasi benda ni? Okey, kejap lagi kita akan bincangkan. Okey, seterusnya. Okey, kita sambung. Tadi kita dah fahami dah apa maksud pengantunan seksual kanak-kanak, siapa sasaran dia, lepas tu siapa yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak, dan apa teknik-teknik dia untuk memerangkap mangsa, dan akhir sekali kita cuba bincangkan bagaimana cara kita untuk menghindari pengantunan seksual kanak-kanak ni. Macam mana kita nak elakkan benda ni daripada berlaku. Okey, dekat sini cikgu ada listkan 5 perkara penting, perkara utama yang yang boleh kita buat untuk mengelakkan daripada kes-kes pengantunan kanak-kanak ini berlaku. Yang pertama sekali, dengan baik-baik. Okey, yang pertama sekali, mengenali tubuh badan. Kita sendiri sebagai kanak-kanak, kita kena kenali bahagian tubuh badan kita yang mana tempat-tempat yang sensitif. Jangan kita tak tahu pula mana satu tempat sensitif, mana satu yang boleh orang pegang, mana satu tempat yang tak boleh orang pegang. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan. Okey, yang kedua, pastikan tiada siapa pun yang boleh merakam imej badan kamu. Jangan benarkan kalau orang, terutama sekali orang yang tidak dikenali, cuba nak ambil gambar kita. Kau boleh elakkan. Okey. Kecuali lah kalau kamu kenal orang tu, tujuan dia nak buat apa, contohnya cikgu kat sekolah nak ambil gambar kamu untuk
untuk program yang tu bolehlah. Yang ni kalau tiba-tiba kamu berjalan seorang-seorang, ada seorang kamu tak kenal, ambil kamera nak tangkap gambar kamu, jangan benarkan. Okey. Yang ketiga, sempadan sentuhan, iaitu pastikan kamu kenal bahagian badan kamu di mana yang tempat yang boleh disentuh dan bahagian mana yang tak boleh disentuh. Pastikan sempadan sentuhan. Okey. Yang keempat, tidak berahsia. Okey, contohlah kamu dah jadi mangsa. Contoh, jangan simpan, jangan takut bagi tahu ahli keluarga yang terdekat. Okey, terus cerita. Dekat mak ayah. Kalau benda-benda ini dah berlaku pada kamu. Dan akhir sekali, lari dari situasi kecemasan, iaitu sebenarnya cikgu dah ajar kan, berani mengatakan tidak, jangan. Okey, contohnya ada seorang yang kamu tak kenali, ataupun orang yang kamu kenali pun kan, cuba membuat pada kamu sesuatu yang tidak baik, okey, yang tidak senonoh, yang ada unsur-unsur gangguan seksual. Katakan pada dia jangan, katakan pada dia tidak, dan suatu perkataan yang boleh menghalang dia daripada terus melakukan perbuatan tersebut. Kalau tak mampu juga yang tu, menjerit. Gunakan jeritan kamu supaya orang di sekeliling kamu menyedari apa yang sedang berlaku kepada kamu. Okey? Belajar mempertahankan diri. Itu dia. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya di akhir kelas seperti biasalah, cikgu akan bagi kamu satu tugasan. Tak banyak. Okey, tugasan dia berbunyi, nyatakan 2 cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak. Tadi cikgu dah share untuk kamu, cikgu dah kongsi dengan kamu ada berapa tadi? Ada 5 cara untuk kita elakkan diri daripada jadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak tadi. Okey, jadi kat sini cikgu bagi 5 kan. Cikgu dah bagi tadi 5 perkara kan. Dalam tugasan ni cikgu nak kamu sediakan 2 saja cara. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, ada masa lagi kita akan bertemu lagi. Dengan ini cikgu sudahi kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.